Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni Teguran Suci dan Jujur terhadap umat mengenai sirah oleh Maulana Muhammad Asri Yusof. Teguran Suci dan Jujur terhadap umat mengenai sirah, dan kita masih dalam bahagian yang kedua, itu Sayyidina Muawiyah Khalifah Rasyid yang terananya. Sayyidina Muawiyah Khalifah Rasyid yang terananya. Kita siri kedua lah tentang Sayyidina Muawiyah Khalifah Rasyid yang terananya. Itu kita masuk dalam bab rupa paras peribadi dan watak Sayyidina Muawiyah dia. Sayyidina Muawiyah ni beliau adalah seorang yang tampan dan cantik, semak lah. Warna kulitnya putih kemerahan. Wajah penuh kehebatan dan membayangkan kehalusan budinya. Wajah dia pun hebat. Lepas tu, halus budinya, akhlaknya. Rujuk Al-Isabah dalam jilid ketiga dan Bidayah Nihayah jilid ke-8. Aslam Maula Umar radhiyallahu berkata. Jadi Aslam ni, Maula Umar radhiyallahu berkata, Muawiyah datang kepada kami dan dialah yang paling kacak dan cantik dalam kalangan yang datang tersebut. Rujuk Majma'uz Zawaid wa Manba' Al-Fawaid jilid 29 halaman 305. Di samping ketampanan dan kecantikan beliau, juga Allah SWT mengurniakannya peribadi dan watak yang istimewa, sehingga melayakkannya untuk menjadi pemerintah yang unggul dan adil. Beliau seorang yang penyantun dan penyabar. Terkenal Muawiyah ni penyabar. Sehingga menjadi perumpamaan dalam kalangan manusia. Siapa kalau buat contoh, buat perbandingan, banding dengan Muawiyah. Sangat penyantun dan sangat sabar. Oleh itu Jabir bin Abdullah berkata, tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih penyantun dan lebih penyabar daripada Muawiyah. Beliau menghadapi musuh-musuh yang melepaskan kata-katanya kesak dengan hanya tersenyum. Kata kesak pun tersenyum. Dan dapat menahan kemarahannya tanpa dapat dikesan pada wajah dan tingkah lakunya. Beliau sendiri berkata, tidak ada sesuatu yang lebih nikmat aku rasakan daripada meminum kemarahan. Nikmat ni sabar, tahan marah, minum marah. Rujuk Tarikh At-Tabari jilid 2 halaman 107. Dan Tarikh At-Tabari ada. Tapi orang tak ambil cerita-cerita gini. Ambil cerita hak karut dia. Cerita hak memburukkan Muawiyah. Cerita hak comel gini tak ambil dah. Beliau ni, Muawiyah, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ni seorang yang pemaaf dan tidak suka menyimpan dendam terhadap seseorang. Bagi mengetahui betapa pemaafnya beliau dapat dilihat melalui kisah ini. Pernah semasa hidup Rasulullah SAW, Wa'il bin Hujr, anak Raja Hadramaut, Wa'il bin Hujr ni anak Raja Hadramaut Yaman datang menemui baginda SAW dan memeluk Islam. Wa'il bin Hujr ni pun banyak hadis dia. Dia masuk Islam dan dia jumpa Nabi dan masuk Islam. Selama beberapa hari beliau berada bersama Nabi SAW. Sebelum pulang, Rasulullah SAW menghantarkan beliau sesuatu keperluan bersama Muawiyah. Hatta pula dia bersama Muawiyah dah. Sementara Muawiyah berjalan kaki dan Wa'il pula mengendarai unta. Dia herit muka anak raja ni tak? Muawiyah duduk bawah herit. Wa'il pula duduk atas unta . Jadi sabar. Ikut arah Nabi, lepas tu dia ni tidak menyombongkan diri . Oleh sebab Wa'il seorang anak raja dan baru sahaja memeluk Islam, maka beliau masih tidak bersedia menaikkan Muawiyah ke atas unta bersama-samanya. Masa tu dia masih anak raja kan. Lepas Muawiyah tu macam yang anggap macam hamba duduk bawah. Dia pun gitulah. Begitulah perjalanan direntasi oleh Muawiyah dengan berjalan kaki dan Wa'il pula berkenderaan. Jauh Mekah. Jauh juga. Yang main bawah ni tau. Oleh sebab tidak tahan dengan kepantasan pada pasir membakar itu, maka Muawiyah mengadu kepadanya dengan berkata, biarkanlah aku memboncengmu. Bila jalan pun, sabar-sabar dia pun panas ni nak. Pada pasirnya. Tetapi ketika itu kemegahan dan kesombongan seorang raja menegahnya daripada menerima permintaan Muawiyah tersebut. Tak terima dah, nak bonceng, nak gendong sekali, panas-panas ni tak. Utah tak apa lah, tahan dah. Manusia ni bukan dia jalan atas pada pasir panas. Lalu beliau berkata, bagaimana aku akan membenarkan kamu menaiki kenderaan bersama aku, sedangkan kamu bukanlah seorang yang boleh menaiki kenderaan bersama raja-raja. Ya gitulah. Mukanya berasa raja, jangan dulu hebat naik utah tak. Lah ni mesdi. Lah ni mesdi dia cakap naik apa? Takkan nak naik apa? Panggil biba bodoh naik mesdi. Tapi zaman sekarang ni
Zaman dulu ni, unta tu lah hebat lah. Dah. Takkan nak bagi naik orang naik sekali dah. Maka Mu'awiyah berkata, kalau begitu biarlah. Tetapi berilah kepadaku kasutmu supaya aku terselamat daripada kebantasan pasir ini dah. Kalau tak boleh juga naik, biarlah. Tapi berilah kasut tu dah. Bukan dia panah ni dah. Wa'il tidak juga bersedia walaupun memberikan kasutnya. Malah dia berkata, Wa'il nak beri kasut tak beri. Engkau sudah cukup bertuah kerana dapat meletakkan kakimu di atas bayang-bayang untaku. Agak lagi Wa'il berhujah. Satu dah. Ringkasnya Wa'il bukan sahaja tidak mengizinkan Mu'awiyah memboncengnya, bahkan tidak juga memberikan sesuatu untuk Mu'awiyah terselamat daripada kepanasan pada pasir yang membakar tersebut. Bagaimanapun sudah lama berlalu zaman Mu'awiyah menjadi khalifah, maka Wa'il bin Hujr datang menemui beliau. Dan beliau terus mengenalinya dan berputar di hadapan matanya akan kekejaman Wa'il terhadapnya dengan seterang-terangnya. Tetapi Mu'awiyah melupakan sahaja segala yang berlaku itu dan memaafkannya. Zaman dulu. Sekarang ni raja hebatnya Mu'awiyah dah lah. Kemudian Wa'il bin Hujr diterima beliau sebagai tetamu dan dilayaninya Wa'il dengan penuh penghormatan. Lah dia bukan main baik lagi dah. Padahal ni lah agah dulu dah. Sombong. Rujak Al-Isti'ab jilid 3 halaman 65 dan Tarikh Ibn Khaldun jilid 2 halaman 835. Seterusnya, kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Mu'awiyah ni cinta pada Rasulullah SAW. Kecintaan kepada Rasulullah SAW tertanam dengan mendalam sekali dalam hati sanubari Mu'awiyah. Dan ini dapat dilihat pada satu peristiwa. Ketika beliau mendapat tahu bahawa di Basrah ada seorang lelaki yang mirip rupanya dengan Rasulullah SAW. Di Basrah ada lebih rupanya lebih dekat dengan Nabi dah. Beliau terus mengutus surat kepada gubernurnya di Basrah supaya menghantar ke orang tersebut dengan penuh kemuliaan dan penghormatan. Maka dibawalah orang tersebut di hadapan beliau. Selepas itu beliau tampil ke hadapan untuk menyambut orang itu dan menguncup dahinya. Kuncup dahi, orang yang serupa muka dia serupa Nabi lah. Serta memberikan kepadanya berapa hadiah berharga dan persalinan. Rujuk Al-Muhabbar halaman 47. Cintanya kepada Rasulullah SAW mendorong beliau untuk menyimpan kuku baginda SAW. Jadi disimpan kuku, ambil berkat dengan kuku Nabi lah. Yang dipotong serta kuku baginda SAW yang dipotong serta sehelai kain dan rambut baginda SAW yang dengan sebaiknya. Dia ada kuku, ada selai kain hak Nabi dan rambut Nabi ada dah. Disimpan model. Tu zaman dulu. Zaman dulu ni masalah. Mengaku macam-macam lah dah. Suruh cium, ambil berkat lah macam-macam dah. Berpitih masalah. Kalau free tu sikit nak. Buat nego tu. Beliau berwasiat bahawa apabila aku meninggal dunia, maka kapanlah aku dalam kain Rasulullah SAW. Itu seterusnya taburlah kuku dan rambut baginda SAW di mata dan mulut dan telingaku. Dan kubumikanlah aku sebegitu. Jadi tak ada sipil lah dah. Sipil masuk dari kubur, siapa dia ambil pula dah. Rujak Al-Isti'ab jilid 3 halaman 399 hingga 400. Al-Kamil jilid 4 halaman 2. Tarikh At-Tawari jilid 6 halaman 122. Tarikhul Khulafa halaman 105 dan Nasikhul Tawarikh jilid 6 halaman 114. Jadi kebanyakan sahabat, kebanyakan dulu mereka buat macam ni lah. Jadi tidak ada kalau kira yang tinggal lagi ni. Banyaknya telah dikuburkan bersama para sahabat. Okey, kepatuhannya kepada Rasulullah SAW. Kepatuhan beliau kepada Rasulullah SAW yang tidak mungkin ditemui. Contohnya dalam sejarah yang dikemukakan dalam kitab Mishkatul Masabih tentang perjanjian damai yang berlaku antara Mu'awiyah dengan orang Rom. Dalam tempoh damai tersebut, beliau terus-menerus mengumpulkan bala tenteranya di perbatasan Rom. Tujuannya ialah, apabila habis tempoh damai, maka mereka akan digempurkan. Penguasa-penguasa Rom menyangka bahawa ketika itu mereka masih berada dalam tempoh damai dan tentu sekali orang Islam tidak akan sampai kepada mereka dalam masa yang hampir. Dengan itu mereka belum bersedia menghadapi serangan dan akan ditakluk dengan mudah. Maka sebaik sahaja tempoh perdamaian selesai, beliau menyerang Rom. Dalam keadaan itu mereka tidak mampu bertahan dan dengan mudah dapat dikalahkan. Seterusnya beliau masuk ke dalam wilayah Rom dan menakluk satu demi satu kawasan Rom. Tiba-tiba seorang sahabat bernama Amr bin Abasah datang sambil meneriakkan kata-kata, orang Islam setia dan tidak khianat. Maka beliau bertanya, apakah sebabnya? Amr berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila berlaku perjanjian damai antara dua kaum, maka dalam tempoh perjanjian tersebut, mana-mana pihak tidak boleh membuka perjanjian itu dan tidak boleh juga mengikat. Jadi tidak boleh mengubah apa-apa daripada perjanjian tersebut. Sehinggalah tamat tempoh perjanjian tersebut.
Tujuan Ammar bin Habsah mengemukakan hadis ini ialah untuk menyatakan bahawa sebagaimana tidak boleh menyerang pihak musuh semasa dalam tempoh perjanjian damai, begitu juga tidak boleh mengerahkan tentera ke perbatasan pihak musuh selagi dalam tempoh perjanjian damai tersebut. Maksudnya, tak boleh get ready awal-awal apa dah. Masa nak surah awal. Jadi Islam ni bukan kerja dia surah dulu dah. Dia bukan surah dulu dah. Keadaan hasar dia dah. Dah. Selepas mendengar hadis Rasulullah SAW yang dikemukakan oleh Ammar bin Habsah itu, Muawiyah terus memerintahkan supaya ditarik balik semua tentera yang sudah berangkat berada di wilayah yang ditakluki untuk pulang semula dan mengosongkan wilayah yang berjaya ditakluki tersebut. Meneduh pun kosong mula dah. Rujuk Mishkatul Masabih Al-Aman halaman 347 diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Itu satu contoh kepatuhan yang sungguh menakjubkan dikemukakan oleh Muawiyah dan tentera-tentera Islam di bawah pimpinannya dengan mendengar sepotong hadis yang begitu ringkas. Beliau terus memerintahkan supaya dikosongkan semua wilayah yang ditakluki dalam keadaan tentera-tenteranya keriangan kerana kemenangannya. Kepandaian mentadbir dan kecekapan berpolitik adalah sesuatu yang diwarisi turun-temurun oleh beliau daripada nenek moyangnya. Jadi sikap kepimpinan bijak bila diplomasi PRO bagus. Pandai bermusyarak, pandai berbicara, bukan pandai hukum orang. Maksud neraka deh. Orang lain ni lawan hukum Islam. Dia ni bicara pun tak pandai dah. Hukum orang je pandai. Bukan dia. Tapi cara Muawiyah ni bijak sana dah. Dia boleh berbincang, boleh menguruskan perbezaan pendapat dan boleh menyelesaikan masalah. Bukan sekadar tuduh orang. Oh ni tolak Islam. Ni liberal. Ni LGBT. Bukan semudah tu dah. Tu bukan kerja pemimpin. Tu kerja khawarij ni. Kemahiran menyelesaikan persoalan politik dipelajari pula daripada ayahnya Abu Sufyan dan abangnya Yazid. Lalu digilap pula bakat semula jadi yang ada padanya. Kerana kepandaian dan kecekapan berpolitik adalah sesuatu yang diwarisi turun-temurun oleh beliau daripada nenek moyangnya. Kemahiran menyelesaikan persoalan politik dipelajari mana ni? Tak tahu ni. Kerana kepandaian dan kecekapan itulah maka penduduk Syam sanggup berkorban apa sahaja untuknya, harta nyawa mereka sekalipun dan mematuhi segala arahannya dengan sepenuh hati. Jadi dia bijak sana. Bijak berpolitik jadi rakyat saya. Jadi Syam ni jangan kena ingat. Dia adil. Dia sangat, rakyat ni sangat sayang kepada Muawiyah ni. Dah. Bukan sebagaimana digambarkan dalam sejarah biasa kita baca. Muawiyah ni sangat disayangi. Nah. Hakikat ini dapat dilihat pada kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu yang ditujukan kepada tentera-tenteranya. Ali kata apa? Kata beliau, aduhai anehnya orang bodoh dan jahil sahaja yang dipanggil Muawiyah menurut dengan sepenuh hati padahal tidak diberi apa-apa. Jadi tak pergi apa pun semua ikut taat pada perintah Muawiyah. Dalam satu tahun dia boleh memanggil mereka 2 ataupun 3 kali untuk pergi ke mana sahaja dikehendakinya. Tetapi aku mengajak kamu yang bijaksana dan diberikan pula kepadamu beberapa banyak harta benda tetapi tetap kamu derhaka kepadaku, menentangku dan selalu membantahku. Rujuk At-Tabari jilid 5 halaman 144. Jadi tentera Ali ni kalah ni bukan kalah sebab tu kalah kerana tak dengar kata dah. Dan hak ngaku Syiah ni penyokong Ali ni sebenarnya mereka bukan sokong sangat dah. Mereka ada kepentingan dah. Kalau tak beri duit, kalau tak beri sesuatu kat dah mula nak lawan lah, nak berontak dah. Tu jadi kharij pun keluar daripada pokok ni juga. Dan Syiah pun, Syiah yang tak betul juga. Kalau ada masa menyokong Ali pun dah masih ramai yang tak betul jahat di mana. Kecuali tentera Muawiyah tidak. Yang betul-betul. Dan dia lah pokok yang lama berperang dengan Rom dan apa ni. Tentera Muawiyah bukan tentera Ali. Mereka lebih jujur, lebih biasa berperang dan lama menghadapi musuh-musuh Islam dah. Yang ni ngaku pokok Ali ni ramai pokok yang mengaku sokong Ali. Tapi pokok Syiah ni sebenarnya merosakkan Ali dan merosak kerajaan Islam. Walaupun slogan dia, slogan Islam dah. Kepatuhan tentera kepada Muawiyah ni dan keadaan negeri yang aman sentosa di bawah kepimpinannya adalah sebaik-baik bukti dan sebenar-benar saksi tentang kepandaian dan kecekapan beliau mentadbir dan berpolitik. Muawiyah lah bijak sana, dia cekap, dia tadbir dan politik. Muawiyah dah. Beliau juga terkenal sebagai seorang yang pemurah dan dermawan. Politik kita bukan demokrasi aja. Dulu ni demokrasi, dulu tak ada demokrasi dah. Cara dia menguruskan masyarakat lah. Cara dia tidak bagi orang memberontak, cara dia menyenangkan hati pimpinan-pimpinan lain dan rakyat-rakyat lain sehingga rakyat tidak memberontak dah. Dan saya pun ikut arah dia. Itu politik ya. Politik ni tidak semestinya demokrasi dah. Lepas dah.
Beliau juga terkenal sebagai seorang yang pemurah dan dermawan. Hakikat ini diakui oleh semua ahli sejarah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang ramai mendapat manfaat daripada kemurahan dan kedermawanan Muawiyah, bagaikan mereka mengambil manfaat daripada laut. Riwayat rujuk Tabari, Tarikh Tabari, jilid 6 halaman 188. Derma dia macam daripada laut, banyak doa, derma sangatlah. Imam Zahabi menulis bahawa Muawiyah adalah khalifah yang bijaksana, pemurah dan beraninya. Dual Islam jilid 1 halaman 24. Imam Zahabi berpuji juga dah. Dia seterusnya, sifat bersahaja dan sifat merendahkan diri dah. Bukan sombong, piaruk bagus, hormat orang dah. Bukan sikit-sikit jekah orang, sebut Islam tapi jekah orang kat sini. Dia boleh berbincang lah, maksudnya dia ada akhlak yang mulia. Sifatnya bersahaja, tidak nampak dia ni hebat tinggi sampai orang tak boleh bincang, tak boleh duduk dengan dia, tidak dah. Orang masyarakat, orang kampung biasa, budak-budak pun boleh duduk bersama dia memang orang sayang dan dia dihormati orang dan dia menghormati orang lain. Okay, musuh-musuh Islam melalui propaganda mereka lebih kurang 1000 tahun yang lampau memperkenalkan Muawiyah sebagai seorang raja yang hidup dengan penuh kemewahan. Itu gambaran dalam sejarah yang tak betul lah, sejarah yang biasa dicedok. Yang tak comel ni orang cedok. Masuk dari buku-buku kemudian. Kecerewetannya sedangkannya sebenarnya beliau ialah seorang yang bersahaja, relax lah, dan merendahkan diri Muawiyah ni. Abu Mencelas meriwayatkan katanya pernah Muawiyah hadir ke dalam satu perhimpunan. Tiba-tiba orang yang berada di situ berdiri bagi menghormatinya. Beliau tidak senang dengan perbuatan orang yang berdiri tersebut. Maka beliau berkata, jangan buat sebegini kerana aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang suka orang ramai berdiri untuknya, maka dia sudah menyiapkan tempat dalam neraka. Rujuk Al-Fathur Rabbani jilid 22 halaman 37 dan Bidayah wa Nihayah jilid 8 halaman 126. Tu untuk molek dah. Ni habis tok guru mari pakat berdiri dah. Pimpinan mari pakat berdiri dah. Cuba tidak berdiri boleh tak? Kalau pakat berdiri belakang tak apa nak. Memang tunggu bila sambil berdiri dah. Ni tunggu sambil duduk tiba-tiba mari pemimpin baru berdiri dah. Begitu je cikgu masuk kelas, tak berapa molek dah. Kecuali pakat berdiri nak doa kau nak apa ataupun buat satu aktiviti lain lah. Berdiri tu bukan semata-mata nak tunggu cikgu mari nak hormat cikgu saja dah. Dah. Tak somel lah. Tu benda sesuatu yang diambil daripada barat lah. Pimpinan ni tak payah berdiri dah. Bahkan kalau kita pimpinan, dia masalah ramasa, pemimpin tu sendiri, kalau suka benda tu, siaplah tempat dia dalam neraka lah. Ada sifat sombong, suka orang berdiri untuk dia lah. Okey, sifat bersahaja beliau dapat dilihat pada gambaran yang diberikan oleh Yunus bin Maisarah dengan katanya, pernah aku melihat Muawiyah berjalan-jalan di pekan Damsyik dalam keadaan bajunya bertampung-tampung. Dah. Rujuk Al-Bidayah wa Nihayah jilid 8 halaman 134. Tadi dia pernah pakai baju bertampung-tampung, bukan pakai baju comel dah. Pakai kereta bibar buruk, kita kata tak pakai kereta mesti sedih dah. Menteri-menteri dia bukan menteri Perdana Menteri ni, raja dah, Tok Agung lah, Muawiyah ni dah. Presiden lah, negara lah. Jadi sambil begitu dia pakai baju yang bertampang-tamping lah, maksudnya pakaian orang miskin, berjalan di pekan Damsyik. Dah. Tak tahulah ada kata berlaku, tidak kira berlaku tak, tapi dia tunjukkan dia tidak bermewah dah. Masyarakat Damsyik juga pernah melihat beliau semasa berkhutbah di Masjid Jami' di Damsyik. Dalam keadaan pakaian beliau bertampung-tampung. Mungkin mewah sebagai gambar rehat setengah-setengah kata mewah dia. Dia pakai zuhud macam Umar juga dah. Rujuk Al-Bidayah wa Nihayah jilid 8 halaman 135. Okey, keperhatianannya terhadap rakyat. Dalam menegakkan keadilan sedang menjadi kebiasaan kepada beliau pergi ke masjid pada setiap hari sebelum ke pejabat untuk mendengar aduan rakyat jelata. Di masjid nak dengar aduan rakyat. Maka datanglah kepada beliau orang yang lemah, perempuan dan kanak-kanak membawa aduan masing-masing. Bagi menyelesaikan aduan mereka, beliau memerintahkan pegawai-pegawainya memenuhi keperluan mereka. Dah. Dia suruh orang selesai dah. Hebat lah. Kalau lah PMX ko, Tengku Nik Aziz ko, abah kau ke siapa ni orang. Semua tu tak boleh tahu. Hebat ni Muawiyah ni. Kita dengan cerita huduh ni, sangat-sangat hebat. Kalau Tengku Nik Aziz, jauh lah. Dah. Umar Abdul Aziz jauh. Hebat dia lagi. Ni hebat Muawiyah radhiyallahu lagi berbanding dengan Umar Abdul Aziz pun.
Tapi cerita ni tak siapa tengok. Dia tunggu di masjid. Tunggu orang minta gapo, orang hadu gapo. Dia selesai masalah. Dia pakai apa baju tidak mewah. Kemudian beliau pergi ke rumah khilafah. Yang merupakan pejabatnya lah. Pejabat Muawiyah. Di sana beliau akan berkata kepada orang besarnya, tolong kamu ceritakan kepadaku pengaduan tertentu yang tidak dapat sampai kepadaku. Hak dia sapa masjid tu suku. Hak dia tak sapa daripada melalui masjid tu. Melalui jalan lain, minta tanya juga dah. Nak selesai masalah rakyat. Nombor satu dia. Keadilan dan keprihatinannya terhadap umat sebenarnya rahsia kemampuan beliau menguasai wilayah taklukannya begitu luas itu. Itu sebabnya siapa rakyat saya ni. Siapa kau dia boleh taklukan luas. Semua sanggup berjuang, mati, berjihad. Macam mana tu? Kerana dia tu hebat. Muawiyah ni. Oleh itu, ahli-ahli sejarah menulis bahawa apabila Muawiyah duduk di atas kerusi keadilan, maka orang lemah dan tidak berdaya, orang bodoh, kanak-kanak, orang tua, perempuan dan orang yang tidak mempunyai ahli waris datang mengadu hal kepada beliau dengan berkata, saya dizalimi. Masalah dizalimi, dikhianati, habis. Mengadu kepada Muawiyah. Maka beliau akan berkata, muliakanlah dia. Orang miskin setama ni, muliakanlah dia. Ada orang yang berkata, saya dianiaya. Maka beliau berkata, hantarkanlah bantuan kepadanya. Ada yang berkata, saya dikasari. Maka beliau berkata, selidikilah keadaannya. Semua nak selesai masalah. Beliau duduk bersama-sama dengan ketua-ketua kabilah dan pembesar-pembesar negara. Dan dikemukakan pada beliau perkara, maka beliau hanya berkata, berikanlah kepada si Anu. Ikatlah perjanjian dengan mereka. Sempurnakanlah keperluannya. Berkhidmatlah kepadanya dan lain perintah lagi. Dia kata sikit pun besar tu. Disebabkan itu tidak ada siapa yang berbuat jahat terhadap beliau. Bukan rakyat saja. Pemimpin-pemimpin pun hormat ke dia. Sebab dia pandai berdiplomasi. Pandai boleh bawa berbincang. Boleh berbincang. Urja Al-Mas'udi dalam Al-Zahad dalam jilid 3 halaman 36 hingga 37. Zaman pemerintahan beliau, Muawiyah ni, pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu, dianggap zaman kejayaan dalam semua aspeknya. Hebat, jauh lebih hebat daripada Umar Abdul Aziz pun. Orang Islam hidup dalam keadaan mewah dan aman sentosa. Kalau zaman Umar Abdul Aziz ni, beliau sudah mengambil pelbagai langkah untuk kebaikan dan kebajikan rakyat jelatanya. Antaranya ialah dalam setiap kampung dan kabilah di seluruh negeri-negeri taklukannya, beliau melantik seorang yang meronda dan mendatangi setiap keluarga untuk mengetahui sama ada dalam keluarga itu ada seseorang yang baru mendapat anak ataupun tidak. Cek dapat anak tidak. Nak beri bantu yang ni. Hebat dah. Miskin tegar ni. Bukan zaman Lon ni. Zaman Muawiyah lagi. Bukan zaman Umar Al-Aziz ni. Zaman Muawiyah lagi nak selesai ni. Hebat zaman Muawiyah ni. Hebat ni. Hebat. Kerajaan Islam ni sangat mursyid. Khalifah Rashidin. Kita boleh tunjuk, boleh belajar daripada Muawiyah banyak perkara ni. Tapi tidak ditunjukkan. Tak tahu sekarang macam mana. Sekiranya dapati keluarga itu mendapat anak baru ataupun ada tetamu di rumahnya, maka orang itu akan menulis nama anak atau tetamu itu dan kemudian diberikan ganjaran kepadanya daripada harta Baitul Mal. Ada anak boleh bantu sara hidup ke apa, tambah lagi lah. Nak ada tetamu pun boleh minta daripada kajian. Rujuk Minhajus Sunnah jilid 3 halaman 163. Kitab ni Ibn Taymiyah lawan Syiah ni. Nak jawab balik Syiah ada penguduh sangat dah Muawiyah ni. Seterusnya ada Muawiyah juga takut pada Allah dan hari pembalasan. Dia takut. Bukan digambarkan zalim dah, menarut anggap kau sini. Tapi dia ni sangat-sangat takut pada Allah SWT dan hari pembalasan. Satu lagi budi utama Muawiyah radhiyallahu anhu yang tidak patut diabaikan adalah takutnya beliau kepada Allah SWT dan hari pembalasan. Sejarah menunjukkan betapa takutnya Muawiyah radhiyallahu anhu kepada Allah SWT dan betapa kuat fikirannya tentang akhirat. Keadaan ini dapat dilihat apabila tubuhnya gemetar memikirkan pembalasan dan hukuman Allah SWT yang besar pada hari pembalasan. Seringkali juga beliau menangis tersedu-sedu apabila beliau mengingati peristiwa dahsyat pada hari akhirat. Menangis tersedu-sedu dia. Kalau turun Aziz. Kalau tengok turun Aziz teriak ke apa, tak boleh tahu. Umar Abdul Aziz pun menangis. Tak boleh tahu. Hebat Muawiyah. Kena faham tu dah. Rujuk Sayyid At-Tirmizi Anwabul Azhud dia. Imam Zahabi menukilkan dalam tarikhnya, tarikh Imam Zahabi bahawa pada hari Jumaat Muawiyah pergi ke Masjid Damsyik untuk berucap. Ceramah dah. Masjid Jami' berkumpul untuk sembahyang Jumaat lah. Dalam ucapannya beliau berkata, sungguhnya semua harta ini adalah harta kami dan harta Faid juga adalah harta kami. Siapa yang kami mahu berikan maka kami akan memberikannya dan siapa tidak mahu kami berikan maka kami tidak akan berikan.
Itulah antara ucapan yang disampaikan oleh beliau, namun tidak ada siapa pun yang membantah. Dah. Dia nak uji ni. Ni harta kami berlaku ni. Ikut kami nak beri siapa-siapa pun. Tiba-tiba, bakal senyap berlaku ayat. Dah. Pada hari Jumaat berikutnya, beliau berucap lagi dan itu juga yang diucapkannya juga. Namun tidak ada seorang pun yang membantah. Majlis hanya sunyi cepi saja ni. Sebenarnya Jumaat ni sunyi cepi. Pada hari Jumaat yang ketiganya, beliau berucap lagi dan masih ucapan yang sama. Tetapi kali ini ada seorang lelaki bangkit dan berkata, tidak. Semua harta itu adalah harta kami dan harta ghanimah faid itu juga harta kami. Mangu sore tu. Harta rakyat belaka bukan harta KJM, bukan harta kamu dah, pemerintah. Siapa yang cuba menghalang kami daripada harta kami itu, kami akan membawanya ke pengadilan Allah SWT melalui pedang-pedang kami. Backing lah. Rakyat, sorry. Bang. Mendengar kata-kata orang tersebut, beliau terus turun daripada mimbar dan mengutuskan orang supaya membawa orang itu bertemu beliau. Maka pelbagai anda yang dibawa orang. Kemudian beliau merintahkan supaya dibuka semua pintu rumah yang disinggahinya itu dan membenarkan orang ramai masuk. Ketika orang ramai masuk ke dalamnya, kelihatan mereka sedang duduk bersama-sama Muawiyah dengan penuh kemuliaan. Orang tersebut Beki jawab balik dah. Ketika itu berkatalah Muawiyah, semoga Allah SWT memanjangkan umur orang ini kerana dia sudah menghidupkan saya. Saya sudah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti akan datang sesudahku beberapa beramai pemimpin yang akan mengucapkan sesuatu yang salah tetapi tidak ada yang menegurnya. Pemimpin-pemimpin yang seperti ini akan masuk neraka. Tiga kali ditanya, tak ada orang tegur lagi benda salah. Dia saja sebut benda salah. Nak uji rakyat dia. Tiba-tiba tak ada orang tegur. Memang dia asli neraka dah. Benda salah pun tak ada rakyat tegur dah. Oleh itu pada Jumaat yang pertama aku mengucapkan begitu, tidak ada siapa pun menegur aku. Maka bimbanglah aku jangan aku termasuk ke dalam golongan pemimpin seperti itu. Begitulah juga kebimbangan dalam hati aku pada Jumaat yang kedua. Sehingga tibalah Jumaat yang ketiga ini. Apabila aku berkata begitu, terus orang ini membantah dan menegur aku. Maka tidak putuslah harapanku daripada tidak termasuk ke dalam golongan pemimpin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Jadi dia tidak rasa aku termasuk ni berat ni. Pemimpin yang boleh masuk neraka ni. Kalau tak ada orang tegur dah. Rujuk Tarikh Islam jilid 2 halaman 321 hingga 322. Jadi dia nak uji rakyat dia. Tiba-tiba ada rakyat tegur, selamat aku ni bukan ni neraka. Kalau rakyat takut dah, sikit-sikit air saya, tak ada orang tegur. Dah ada apel lah masuk neraka dah. Okey. Pembetulan fakta sejarah Muawiyah yang diselewengkan. Banyak fakta sejarah pada zaman Muawiyah, pada zaman beliau, pemerintah beliau dan sistemnya sudah diselewengkan oleh musuh beliau yang terdiri daripada tiga golongan. Tiga golongan yang menyelewengkan fakta sejarah. Jadi nampak jahat Muawiyah ni. Panjang ni, kita pergi sikit-sikit lah. Kat mana dia. Okey. Pertama, golongan ahli sunnah yang terkeliru dengan propaganda musuh Islam. Dia baik juga, tapi kena tipu pada pokok jahat ni. Dia semangat baik. Anak dia ngapal Quran baik, dia berjuru, dia baik, jual Islam ni. Buka pondok. Tapi tertipu dengan slogan Islam, slogan Khawarij ni. Sehingga dia pun sikit-sikit nak bunuh orang dah. Macam mana ni? Nak jadi masuk golongan Khawarij. Sebab apa? Sebabnya fitnah tu kuat sangat ni. Yang terkeliru. Golongan ahli sunnah yang terkeliru dengan propaganda musuh Islam yang dimuatkan oleh tokoh ahli sunnah sendiri tanpa supeksa dalam kitab-kitab mereka. Kan tokoh ahli sunnah. Tapi dia terambil dari kitab-kitab sejarah, ambil kitab-kitab mana, terbubuh dalam, dia ulang besar, terbubuh juga dalam kitab mereka. Orang daya mai kedirian ni. Mari kemudian ni, percayalah kepada ulama besar dia, kitab kuning, kitab Taurat. Itu masalah pertama dah. Yang kedua, golongan penulis sejarah upahan atau oportunis yang cuba menangguk di air yang keruh. Apabila pemerintah dalam kalangan Abbasiyah sudah mengambil alih kuasa daripada Bani Umayyah. Jadi penulis sejarah upahan pun ada. Dia ni nak akad Abbasiyah buruk oleh Muawiyah pun ada juga dah. Padahal jauh dah zaman dia dah. Yang ketiga, musuh Islam yang semenjak awal lagi berancang untuk merobohkan binaan sistem khalifah melalui saluran sejarah dengan menyamar dan menampilkan diri sebagai penulis sejarah. Ada juga dia ni zindik ni. Dia ni tak suka tapi masih Islam terpaksa kena jajah ke apa dah, kena menang kerajaan Islam ni. Lepas tu dia ni dengan keadaan menyamar dan membenci Islam ni, dia pun buat cerita jadi penulis sejarah. Dia pun bubuh-bubuh cerita, tambah-tambah cipta cerita-cerita yang apa jahat Muawiyah dan sahabat-sahabat lain ni.
Bagaimanapun dikemukakan sebahagian daripada fakta sejarah berkaitan dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu yang diselewengkan oleh golongan tertentu. Fakta ini mengambil tempat di hati umat atau dipopularkan sehingga seakan-akan sebati dan tidak boleh dipisahkan daripada beliau. Soal betul sungguh. Fakta ni seolah nampak jahat Muawiyah. Okey, Muawiyah dan pemerintahannya. Beliau dikatakan sebagai pengasas sistem beraja. Betul ke tak? Tepat Muawiyah betul lah kita kata. Anak dia Yazid ke apa dah. Bukan Yazid Abid. Yazid tu Abid Muawiyah pada anak dia dah. Betul ke tidak? Lepas Yazid apa dia? Adakah anak Yazid? Tidak pula dah. Jadi pengasas apa dah. Tak apalah kita baca dah. Beliau dikatakan sebagai pengasas sistem beraja tapi bukan salah seorang Khalifah Rashidin. Oh dah, seolah dia bukan Khalifah Rashidin. Boboh kepada Umar bin Aziz pula dah. Hak jauh dah. 2 tahun hak semata. Dia meretah nama dengan bijuk sana rakyat bukan main saya tiba-tiba jadi jahat. Dengan berapa hadis kau apa rekod yang. Bukan sekadar pengasas, malah beliau adalah seburuk-buruk raja dalam teori dan praktiknya berdasarkan beberapa dalil. Tokoh-tokoh ulama besar percaya ni lah. Antara dalil hujah ni dah. Riwayat Tirmizi ni. Khilafah sudahku akan berterusan selama 30 tahun. Kemudian akan lahir mulk kerajaan sudah itu. Perawi berkata, kemudian Safinah berkata kepadaku, kirakanlah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu, Khalifah Umar radhiyallahu dan Khalifah Uthman radhiyallahu. Kemudian beliau berkata, kirakan juga Khalifah Ali radhiyallahu. Kami pun mengira, maka kami dapati 30 tahun. Jadi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu 30 tahun. Mereka kata dah. Sa'id berkata, aku berkata kepadanya, yakni kepada Safinah, sungguhnya Bani Umayyah mendakwa khilafah berada pada mereka. Sayyidina Safinah menjawab, mereka dusta. Bahkan mereka adalah antara raja-raja yang paling jahat. Riwayat Tirmizi 2 halaman 45. Betul ke riwayat ni? Betul ke tidak? Benar asli ada jawab panjang ni. Dari kitab Usul Dirajah tu dah. Jadi cerita ni betul ke riwayat ni dah. 30 tahun ni kalau siapa Ali lepas tu hasil. Bagi mereka. Meta atau siapa setahun kau semeta pun dia perintah lepas Ali. Dia pemerintah. Kalau kira dia lah. Dia pun anak Ali. Bukan beraja. Kata apa takrif beraja ni? Adakah tu kepada anak tu beraja? Kata ikut turunkan tak panggil beraja. Adakah raja tak molek? Raja Sulaiman, Raja Daud, Nabi Raja belakang, Nabi-Nabi dulu. Jadi benda tu tak jelas tu. Jadi kita ni mata-mata dalam kitab besar tu. Nak fikir ni. Nak guna usul dirayah ni. Hadis ini sudah dikemukakan oleh ulama dengan nada sedikit berbeza lah. Umpamanya dalam Abu Daud. Ayat terakhir dalam hadis ini langsung tidak ada. Rasulullah SAW bersabda, innahu bada'a hadzal amru nubuwwatan wa rahmah. Thumma ka'inun khilafatan wa rahmah. Thumma ka'inun khilafatan wa rahmah. Thumma ka'inun mulkan adudan. Thumma ka'inun utuwan wa jabariyatan. Wa fasadan fil ummati yastahilluna al-harira wal khamra. Wal furuja wal fasada fil ummah yunsaruna ala dhalika wa yurzaquna abadan hatta yalqawullaha azza wa jalla. Sesungguhnya urusan pemerintah ini bermula dengan kenabian dan rahmat. Nabi lah. Kemudian disusul oleh khilafah dan rahmat. Pengganti Nabi lah. Kemudian oleh kerajaan yang menggigit. Siapa dia lah? Kemudian pula muncul perberontakan. Kekerasan dan kerosakan dalam kalangan umat. Mereka menganggap halal sutra, arak, faras, perzinaan dan kerosakan dalam kalangan umat. Walaupun begitu, mereka akan dimenangkan dan akan terus mendapat rezeki sampai mereka menemui Allah SWT dah. Gitu hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Haytami dalam Majmu' Az-Zawaid wal Manba' Al-Fawaid, Kitab Al-Khilafah. Baik kaifa badat al-imamah wa ma tasiru ilaihi wal khilafah wal mulk, nombor hadis 8961. Hadis-hadis inilah sebenarnya dijadikan sebagai asas bagi teori sistem khilafah hanya berterusan selama 40 tahun saja. 30 tahun saja. Lepas tu bukan khilafah. Ulama al-sunnah percaya dah. Pembetulan. Kalau hadis ini tergugak dan roboh, maka tentu tiada lagi falsafah dan teori khilafah hanya berterusan selama 30 tahun ni. Ini juga hujah kata Khalifah Rashid dah 4 orang ni. Kita kata tidak betul. Khasah tu betul. Khalifah Rashid ni siapa 12 hadis-hadis lain. Sekarang marilah kita lihat sekuat manakah asas-asas hadis yang disebutkan ini, atau ia hanya bangunan daripada timbunan pasir yang akan roboh dengan berlaku sedikit gegaran sahaja. Bunyi hadis riwayat Tirmizi ni kitab besar. Gonyeng-gonyeng sikit hancur lebu. Maksudnya tak gagah mana hujah tu. Tadi kita cek ni. Kat mana kita ni? Pusing panjang benar.
Okey, kita pergi dulu. Okey, pertama. Ada. Sama ada kita tinjau daripada sudut riwayat ataupun dirayah. Dari segi riwayat ni kritikan isikan perawi lah perawi hadis. Ataupun dirayah ni dari segi perbiasan, dari segi isi kandungan hadis lah. Kita terima, kuatkan atau lemahkan. Ada sokongan kan dari segi isi kandungan hadis. Bertentangan dengan riwayat lain ke macam-macam lah. Ia tidak dapat dipertahankan sebagai satu hujah untuk menentukan satu sistem khilafah atau sistem beraja dalam Islam. Bercanggah kau sama kau tak. Khilafah ni penting. Dia satu ketua. Cara lantikan ni. Anak kau. Cara mana kau dah. Sistem presiden ke demokrasi. Kau tak penting. Yang pentingnya. Ada ketua untuk seluruh umat Islam. Dan menjalankan syariat Allah. Tu poin dia dah. Cara lantikan tu biarlah. Lepas tu. Ini disebabkan oleh beberapa perkara. Kita akan berbicara. Pertama, hadis ini tidak sahih dari segi isnadnya pun tak kuat. Kerana orang yang menukilkan daripada Safinah radhiyallahu ialah Sa'id bin Jumhan. Walaupun setengah ulama hadis mengatakan tidak ada keburukan padanya. Tetapi Imam Abu Hatim Ar-Razi menegaskan bahawa beliau adalah seorang syekh tetapi hadisnya sama sekali tidak boleh jadikan hujah. Tak boleh pakai hujah langsung. Dan tidak boleh jadikan asas sebagai akidah sama sekali dah. Dia gini, masalah kadang-kadang sirah sejarah ni orang kata tak apalah terima lemah. Tetapi masalahnya ada perkara-perkara yang melibatkan boleh merosakkan akidah, bersangka buruk dengan sahabat dan sehingga menolak sahabat tu. Kadang-kadang dia boleh bawa pada akidah ni. Ada kadang-kadang kena sampai tahap tu. Ada perkara tu sampai tahap tu kena berhati-hatilah. Sebab itu sirah ke gapo kena guna hadis juga, takut kadang dia boleh merosakkan akidah tanpa disedari. Yang kedua, orang yang menerima hadis ini daripada Sa'id bin Jumhan ni pula bernama Hashraj bin Mubatah Al-Wasiti. Imam Nasai mengatakan dia adalah seorang yang tidak kuat. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal pula menukilkan hadis ini daripada Suwaid bin Tahan. Suwaid At-Tahan. Hafiz bin Hajar dalam Tahzib menulis bahawa dia lemah dalam hadis. Ni golongan-golongan lemah lah. Hadis berdua orang. Hak lemah lah. Hadis ini pula bercanggah dengan hadis yang sahih yang lebih kuat daripadanya. Dengan ini mengikut ilmu usul hadis ia dipanggil hadis munkar. Yang tidak boleh dijadikan hujah. Hadis syaz, hadis sahih. Perawi-perawi sahih sama-sama sahih dah. Tapi bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Dipanggil syaz dah, dhaif dah. Hadis tak boleh pakai buat hujah. Syaz, hadis syaz dia canggih. Lafaz dia mungkin salah ke apa silap dah. Ada 2-3 hari ni terbicara. Tertengok lah. Duduk atas kaki 2 tumit ni. Perbahasa dia. Ada kitab. Ada baca jumpa dan Sahih Muslim pakar-pakar lalu. Dia ada perbahasa lagi tu. Untuk iqa'ah ni. Tak apalah kita tak bincang tu fiqh. Tapi nak ceritanya. Setengah orang ni jumpa tu. Pakar awak akidah. Keyakinan. Okey, hadis sahih ini diriwayatkan oleh sekian ramai ulama hadis dalam kitab-kitab sahih mereka. Seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Imam Ahmad dalam musnadnya dan lain. Dengan sanad yang sahih. Ni hak saya cerita ni. Iaitu hadis tentang 12 khalifah. Jadi khalifah Rasyidin 12. Ikut hadis yang Muhammad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Imam Ahmad dan Musnad. Bukan satu, bukannya 4 orang. Termasuk Muawiyah tu khalifah Rasyidah juga. Lepas Hasan Husain. Hasan tak ada lah. Lepas Hasan tu Muawiyah dah. Itu hadis Safinah ini sudah dihukumi tidak sahih oleh Ibn Arabi, Ibn Khaldun, Syah Waliyuh dan lain-lain. Ramah tu Ibn Arabi Ibn Arabi bukan Ibn Arabi Sufi tu, Ibn Arabi ulama mazhab Maliki di Cordoba ada di Spanyol itulah dah. Ibn Arabi tu jadi dia pun kata tak sahih ada ni. Pelik bercanggah. Mana tak kemah ni. Safinah pula akak sopoh, akak sembuh tak asli pada Muawiyah. Takkan pakai hadis ni akak sopoh nah. Ibn Khaldun berkata karut, Syah Waliullah berkata karut ni hadis Safinah ni. Dari segi dirayah pula banyak sekali lah bukti-bukti yang menunjukkan kelemahan dan tidak boleh jadikan alasan dalam menentukan persoalan ini. Antaranya ialah, jadi bukan sanad saja, dari segi isi kandungan hadis pun ada kritik. Pertama, sekiranya hadis ini digunakan, maka sebahagian daripada zaman pemerintahan Sayyidina Hasan adalah sistem beraja. 30 sampai Ali dah. Hasan tu kan. Dia nak menguduh Muawiyah kan, nak menguduh Hasan ni. Hasan kena jugalah. Pemerintah beraja yang zalim dah. Yang birik dah. Jadi macam mana perintah Sayyidina Hasan? Adakah dia ada sistem beraja dan sebahagian awalnya adalah sistem khilafah? Adakah dia termasuk sistem beraja? 30 tahun ni termasuk Hasan dah.
Yang kedua, bagaimana pula boleh hadis ini diterima sedangkan para sahabat radhiyallahu sekaliannya selepas berbaiat kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu termasuk Sayyidina Safinah radhiyallahu juga. Jadi katakan sudah mereka hadis ini. Safinah sendiri mereka hadis ini. Dia sendiri yang berbaiat janji taat setia, bersumpah taat setia kepada Muawiyah sendiri dia. Takkan dia ni tahu hadis ni tiba-tiba. Ni hak Nabi kata ni berat ni. Tiba-tiba baiat juga. Tolong lah kata-kata dia. Nah, kenapa? Tak kena lah. Ada kata terpaksa orang mentah mana terpaksa dia. Sahabat besar belakang ni takkanlah sahabat tepuk kita nakut angin dia. Menyatakan pendirian kalau betul lah jahat sungguh Muawiyah ni dah. Permintaan beraja yang menggigit ke apa dah. Okey, yang ketiga, adakah logik mereka akan berbaiat kepada seorang raja, bahkan seburuk-buruk raja pula dah, sebagai ganti kepada sistem khilafah dengan penuh kesedaran dan mengetahui pula hadis tersebut. Dia tiba-tiba tahu hadis ni baiat juga. Kalau tahu Nabi kata ikut hadis ni ke Nabi kata. Sahabat beranilah hadis Nabi. Pergi doang baiat lagi. Pemerintah yang kuku besi ke apa, raja, pemerintah beraja. Zaman tu tak ada lagi mikir Muawiyah nak lantik Yazid ni. Tak ada. Nah. Jadi macam mana orang tahu pemerintah apa beza sistem khilafah dan beraja ni? Beza mana? Kita jangan istilah, jangan tertipu lah kita ni tertipu sangat dengan simplitik sangat dah. Sebut sistem Islam ni mahkamah syariah. Padahal hudud pun tak ada dah. Tolak mahkamah syariah, kapil dah, tolak Islam dah. Tahu mana mahkamah syariah hudud pun tak buat. Kecuali dalam dia ikut syariat dalam hukum nikah kahwin ataupun kekeluargaan. Dalam bab hudud apa jenayah ni, tak ada pun mahkamah syariah ni. Serupa mahkamah sibik lah. Nak kira ta'zir ke apa ikut lah. Tapi bukan hukum hudud lah. Serupa, saya sama level. Tak boleh kita kata akad mahkamah syariah. Sedangkan benda tu tak ada pun hudud ni. Jadi kena faham kita tertipu dengan Islam. Orang kata slogan Islam ni membangun berasaran Islam Melayu lagi apa. Pada habis kontrak habis ke Cina. Jadi benda ni masalahnya kita tertipu dengan slogan. Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Ini slogan golongan Khawarij. Begitu juga. Bunyi baiat raja apa bezanya? Kadang-kadang kita raja, ada kata raja sistem Islam, ada kata bukan raja Islam, khilafah sistem Islam. Beza mana? Biar kita fikir kat benda-benda istilah yang kita dengar ni. Nah, jangan kita dengar bunyi sama, bunyi Islam sikit, bunyi Arab sikit ya. Tak faham. Ni lah Islam dah, tak faham. Jadi raja dengan khilafah ni beza apa? Nah. Kecuali jika kita menerima sahabat-sahabat itu sebagai orang yang jahat juga. Dah. Sahabat ni pakak baiat pada orang jahat juga. Dan boleh membelakangkan hadis Rasulullah SAW. Dengan hadis Rasulullah pun boleh belakangkan. Dengan mudah saja atau mereka dianggapkan sebagai orang yang sudah murtad. Seperti yang dipercayai oleh Syiah. Ataupun kita oleh sunnah percaya macam Syiah ke? Percaya sahabat murtad. Hadis Nabi tahu pun lawan juga. Baiat juga. Janji taat setia juga pada pemimpin beraja kononnya ni. Begitu ke sahabat? Namun persoalannya jika kita percaya mereka itu jahat, sahabat-sahabat itu jahat atau sudah murtad termasuk Sayyidina Safinah sendiri, bagaimana pula kita akan menjadikan hadis yang diriwayatkan itu sebagai alasan? Safinah baiat juga, murtad juga kan. Sudah tentu ia tidak layak lagi dijadikan alasan. Tak pernah sabar dah. Okey, hujah yang keempat sistem dirayah ni, kritikan isi kandungan hadis. Okey, bagaimana pula dengan Sayyidina Hasan? Bagaimana beliau boleh menyerahkan kuasa khilafah kepada seorang yang akan mengubah sistem yang direstui oleh Rasulullah SAW? Masalah Safinah suka. Hasan sendiri cucu Nabi. Cucu Nabi ke suruh kuasa kepada perintah yang zalim, perintah beraja, sistem beraja dah. Nak katakan sistem beraja yang menggigit ke apa istilahnya. Raja yang paling jahat dah. Dah. Raja yang paling jahat ke? Tiba-tiba baiat juga Hasan kepada raja paling jahat. Betul ke? Kita kena mikir, maklumat terima ni mikir. Jangan mudah. Jangan mudah simplistik. Lepas tu mudah orang ditipu lah. Ditipu orang dah. Dah. Boykot. Boykot. Orang beli. Jadi, masalah lah telajak simplistik mikir ni. Perfikiran sempit sangat dah. Sehingga kita boleh tapi berfikir luas sikit. Masa depan sikit dah. Okey, lepas tu. Sayyidina Hasan. Jadi jika begitu beliau Sayyidina Hasan juga terlibat sama ada dalam menyeret umat ke dalam sistem beraja terkutuk itu. Boleh dosa besar lah. Sayyidina Hasan ni.
Sistem terkutuk kalau betul dah. Paling jahat ni, paling zalim. Paling terkutuk ni, ikut hadis Safinah ni. Di mana pula keutamaan Sayyidina Hasan radhiyallahu yang sudah disebutkan mempunyai keutamaan dan kelebihan beliau. Dalam satu berita gembira yang diisytiharkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah SAW menggelarnya dengan Sayyid. Penghulu yang mendamaikan antara dua golongan besar umat Islam. Artinya perdamaian itu bukanlah sesuatu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai berita gembira baginya. Lagi ya. Jadi dia ni berita gembira, Nabi kata ni Sayyid ni. Oh ni tuai ni. Sebab dia mendamai kedua golongan besar umat Islam. Hadis sahih. Hadis tu kuat benar lah. Kalau hadis ni, dia Safinah ni. Takkan kita nak tahu lah hadis Sayyidina Hasan ni. Keutamaan Sayyidina Hasan sebagai Sayyid yang menyatukan umat Islam. Berpandukan hadis Safinah yang makna dia tak cerak. Dah. Hasan tu pun masuk dalam 30 tahun tu. Perintah raja yang mencekam tu, yang paling jahat tu. Dah, terkutuk tu. Dah. Boleh kesenangan Hasan jugalah lebih 30 tahun. Hadis begitu kita nak pakai. Pelik gitu. Fikirlah kita ustaz, kita gabung fikir dah. Jangan kita terima bulat gitu. Yang kelima dah. Apakah yang menjadi kayu ukur dalam menentukan pemerintahan seorang itu sebagai khilafah Rashidah? Tentu mana? Ada semata-mata hadis tersebut 30 tahun Hasan pun tidak dah. Dah. Dan perintah itu sebagai khalifah Rashid zaman. Apakah zaman 30 tahun selepas kewafatan Rasulullah SAW itu adalah satu-satunya kayu ukur bagi Khalifah Rashidah itu? Berdasarkan hadis tu kan. Nak ukur tu Khalifah Rashidah ni. Hadis hak 12 Khalifah tu nak buat tahuk mana, buang ke mana ni. Atau ada lagi perkara lain perlu diambil kira. Takkan kita ambil hadis kita pakai. Kita ni kena berhati-hati pakai belakang hadis ni terima hadis tu. Buat video klip dah. Cara semaya tak betul. Duduk atas 2 tumit pakai lalu dah. Perhati molek perbahasa ulama hadis lain pakai, ada lagi hadis lain tu. Ni masalah ambil sekerat hadis ni, tambah-tambah hadis tu tak kuat pula dah. Hadis pula bukan tak kuat saja, ada unsur-unsur. Ada unsur-unsur nak menghina sahabat. Okay, yang ke-6 dah. Hujah yang ke-6, usul dirajah ke-6 ni, adakah zaman pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu yang sudah disebutkan oleh semua ahli sejarah sebagai zaman yang penuh dengan pancaroba dalam sistem pemerintahan pada zaman permulaan Islam? Bukan zaman adil, zaman adil macam mana? Perai sama sendiri kuat ni. Zaman Ali ni bukan zaman amal, zaman yang penuh pancaroba ni. Ujianlah kepada Ali, kita tak boleh kata juga. Tapi macam mana masa tu masalah ni. Lebih masalah daripada COVID lah. COVID kita masalah sikit. Ada orang yang ambil kesempatan. Tak apa ni. Oh ni masalah ni. Perai sama sendiri dalam fitnah. Tak tahu siapa dia penjahat baru bersembunyi dalam barisan tentera Islam juga. Oh payah ni. Nak cari pun payah. Tak mengaku belakang ni. Kalau tanya siapa dia buat, angkat tangan belakang. Sepuh susah lah dah nak cari dah. Oleh hal ini kerana berlakunya perpecahan dan peperangan saudara serta terhentinya jihad melawan musuh Islam. Orang Islam tak ada masa tu. Yang selama ini berjalan dengan lancar terhadap orang kafir akan dikira sebagai Khalifah Rashidah. Khalifah Rashidah, kepa sama sendiri ni Ali ni. Kita pertikaikan Ali sendiri. Kita kena pertikaikan kalau kita pakar, kalau kita mikir dah. Dah. Zaman pemerintahan Muawiyah yang penuh dengan kedamaian, penuh keadilan, penuh kemajuan dan perdamaian di samping jihad dengan orang kafir pula kembali lancar. Selepas terhenti pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu selain daripada ajaran-ajaran Allah SWT dijunjung tinggi, akan dianggap sebagai sistem beraja dan bukan sistem Khalifah Rashidah. Bukan sistem Khalifah, sistem beraja. Begitu ke? Bukan main adil lagi kita baca saat ni. Rujuk Al-Bidayah wa Nihayah jilid 8 halaman 119. Yang ketujuh, adakah Sayyidina Ali radhiyallahu yang tidak dibai'ahkan, tidak dijanji setia oleh sebahagian besar sahabat? Ali ni masalah ni. Kita berbuhlah Ali Khalifah Rashidah pun masalah besar. Ali ni besar, sebahagian besar sahabat tidak bai'ah, tidak janji taat setia pada Ali. Bukan sikit, majoriti ramai sahabat-sahabat tidak bai'ah, tidak janji taat setia kepada Ali. Kenapa tu ni? Termasuk sebahagian besar sahabat, termasuk salah seorang sahabat 10 Rasulullah SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar dan lain akan dianggap sebagai Khalifah Rashidah. 10 orang terjamin, 2 orang antara ramai-ramai, 2 orang yang dijamin syurga. Dari 10, dari satu hadis tersebut 10 orang dijamin syurga. 2 orang ni Ibnu Umar juga tinggal dia. Sa'ad bin Abi Waqqas dia menemani tidak apa kata? Sa'ad bin Abi Waqqas tu ialah tidak janji taat setia pada Ali. Berat dah. Yang telah dijanji, maksudnya
Takkanlah hadis Nabi tipu kalau dia jadi orang masuk neraka sang ambil Abu Waqqas ni. Dia sendiri antara 10 orang sahabat yang jamin syurga oleh Rasulullah pun tidak angkat sumpah taat setia kepada Ali pada masa tu. Orang lain tu lagilah ramai Ibn Umar, ramai sahabat-sahabat besar ni tidak bai'ah kepada Ali. Pok-pok kemacang, pok-pok hak tipu dah. Pok-pok budak pemuda yang jahil politik kita kata dah. Yang bodoh dia jahil politik je sokong dia. Sokong Ali. Ada masalah dah. Sahabat besar ni ramai tak sokong. Ali. Kita bukan tolak Ali. Kita angkat dia khalifah tapi tidak kita kata dia yang betul-betul terpimpin. Pasal dia dalam zaman yang penuh pancaroba, zaman penuh fitnah. Tak ada WhatsApp, tidak ada TikTok, tidak ada Facebook pun. Allah sangat lancar fitnah berlaku juga pada zaman dia. Nak macam mana zaman fitnah dia pada masa tu. Okey, sedangkan Muawiyah yang sudah dibai'ahkan, dijanji setia, disumpah janji taat setia oleh semua sahabat. Bukan majoriti, semua sahabat. Rasulullah SAW termasuk yang selama ini menahan diri daripada berbai'ah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu pun. Dah semua termasuk sahabat Siddiq lagi Ibn Umar ke Ibn Abbas semua sekali. Dah bai'ah kepada Sayyidina Ali tidak akan dianggap sebagai khalifah Rashidah. Khalifah Rashid tak anggap khalifah Rashid. Semua bai'ah ni, semua sahabat ni. Bukan majoriti lagi dah. Semua sekali dah. Bahkan kita menganggapnya sebagai pengasas sistem beraja semata-mata kerana hadis tersebut tadi. Kita anggap hadis tu pakar hadis tu hak pelik pula. Pada pro ilmu pula. Pakar hadis tu nak menafi ke hal logik kita. Sahabat ni jahat. Pakar sokong belaka, pakar jangan jadi taat pada Muawiyah ni. Tak boleh fikir kita lah. Okey, yang ke-9. Ke-9. Yang ke-8 dulu. Okey, ke-8. Adakah orang yang Allah SWT menimbulkan rasa kasih kepada iman dan menghiaskan iman dalam hati mereka, dan orang-orang yang Allah SWT timbulkan rasa benci dalam hati mereka terhadap kekufuran, kefasikan dan kederhakaan. Kemudian Allah SWT menegaskan bahawa mereka adalah orang-orang Rasyidin, orang yang dibimbing. Adakah keputusan sekian ramai para sahabat yang sudah dikatakan Rasyidin oleh Allah SWT itu dalam menerima Muawiyah sebagai pemimpin mereka? Semua sahabat ni terima dah. Rasyidin dibimbing Allah pula dah. Dan kita tidak perlu menganggap sebagai keputusan yang Rasyid. Kita ni sahabat pilih. Pakak setuju belakang. Tiba-tiba kita mari zaman kemudian ni, tak tahu palai ekor ni. Bukan hidup di zaman sahabat. Tak jauh pula. Bukan dijamin syurga oleh Allah SWT. Tak dijamin keadilan oleh Allah SWT. Kita pula nak pertikaikan ke zaman sahabat. Dengan arti lain, kita menganggap mereka para sahabat adalah orang yang benar. Tetapi tindak tanduk mereka tidak betul. Begitu kah? Ramai majoriti. Bukan majoriti, semua sekali pula. Allah SWT sudah mengatakan mereka sebagai golongan Rasyidin. Kenapa pula kita tidak akan menganggap orang yang dilantik sebagai pemimpin oleh mereka, semua sahabat tersebut, sebagai Khalifah Rashid? Kita tak boleh bubuh Khalifah Rashid pada Muawiyah. Bahkan dia lebih adil, lebih aman. Ujian pada Sayyidina Ali. Bukan kata-kata dia lebih hebat daripada Ali. Tapi ujian pada zaman dia payah nak cari, nak selesai masalah. Tapi Muawiyah ni, orang semua setuju. Sahabat semua sokong. Takkan kita tak boleh kata Khalifah Rashid dia dah. Nak buat dia ni bubuh ke Umar Abdul Aziz. Muawiyah radhiyallahu jauh lebih hebat daripada Umar Abdul Aziz. Sebenarnya tiba-tiba kita buat bukan dia. Okey, yang ke-9. Sebenarnya kekeliruan yang berlaku dalam kalangan umat Islam tentang perkara ini selain daripada terkeliru dengan zaman yang disebutkan dalam selama 30 tahun tersebutlah hadis tadi dah. Ada lagi satu perkara yang menyebabkan kekeliruan itu, perkataan Mulk atau Malik, raja. Yang difahami oleh mereka sebagai sistem beraja. Faham zaman dulu ni. Padahal sistem beraja tu macam mana konsep dia, luah. Tapi nak kata presiden beraja pun boleh. Arab Saudi tu raja, lepas tu anak dia jadi Perdana Menteri. Boleh kata raja juga dah. Macam mana sistem beraja ni? Lepas tu ada perok lain dah. Bukan anak cucu dah. Nak naik pada raja. Macam mana pula? Lepas dia tukar pula sistem sekarang. Jadi kita payah nak tentukan sistem beraja macam mana bentuk dia dah.
Ataupun dia kata kekeliruan iaitu perkataan Mulk atau Malik yang difahami oleh mereka sebagai sistem beraja dalam segala ciri-cirinya, dan raja sebagaimana terdapat dalam kalangan orang ajam. Serupa dengan zaman kita ke? Peraja pun kita nak turun pada anak kau gapo dah. Kat kita lah ni berkata ni raja lah. Dia tak pergi sama diri dah dah. Politik karut-marut ni tak. Tuduh orang ni menentang Islam ke apa dah. Alhamdulillah lah. Nah. Allah jadikan kita negara ada raja ni supaya kurang sikit ketegangan antara orang Islam ni. Orang Khawarij ni bukan tuduh orang kafir, tuduh orang Islam kafir ni. Jadi kita ni alhamdulillah ada sistem raja. Macam mana raja jahat sungguh tak? Jadi benda tu adakah sistem raja ni sama semua negara? Presiden ni bukan beraja ke? Benda banyak perkara kena fikirnya. Padahal dalam Quran banyak perkataan ini digunakan. Banyak dalam Quran sebut raja. Dan tidak pula ia menunjukkan suatu keburukan dan kekurangan. Bahkan disebutkan sebagai kurniaan. Kurniaan Allah SWT kepada seseorang. Dan keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada seseorang. Antaranya adalah ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu apabila dia menghantarkan dalam kalangan kamu berapa orang nabi. Idz ja'ala fiikum anbiya' dan menjadikan pula kamu sebagai raja-raja. Wa ja'alakum muluka. Antara kamu ni ada je jadi raja dah. Dan dikurniakan olehnya kepada kamu apa tidak pernah dikurniakan kepada sesiapa pun daripada kalangan manusia. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Jadi surah Al-Maidah ayat 20, jadi kurnia Allah ni nabi. Raja pun, raja dia kalangan Bani Israel daripada kalangan Nabi Musa ni. Bani Israel satu kebolehan, satu kurnia. Mulukan, wa ja'alakum mulukan. Muluk ni tak molek kan? Allah SWT bagi benda tak baik ke kepada Nabi keturunan Nabi Musa ni. Jadi raja Nabi Daud tu jadi Raja Daud, Raja Sulaiman tu tak baiklah. Berdosa lah raja lah. Begitu ke? Nak fikir kita jangan terima mudah gitu. Jangan simplistik sangat. Macam dah terima ni. Idea digital dah. Chip dah masuk dalam tubuh. Masuk dalam otak. Simple sangat mikir dah. Tak nanti ke masuk dalam otak, handset kita pun orang boleh kesan mana dah. Ayat ini menjelaskan bahawa pemimpin dalam urusan keagamaan mutlak disebutkan sebagai para nabi. Jadi pemimpin dalam urusan keagamaan mutlak disebut sebagai para nabi. Dan pemimpin yang mengatur urusan kemasyarakatan dan terlibat di lapangan siasah disebut sebagai raja. Jadi yang memimpin urusan dunia dan agama, dia panggil raja aja. Apa salahnya? Molek juga dah. Penghantaran kedua golongan ini disebut sebagai nikmat daripada Allah SWT. Allah hantar Nabi pun nikmat. Allah hantar raja, penguasa, boleh memimpin umat, boleh memajukan umat dengan kepimpinan dia. Itu satu nikmat. Nah, walaupun disebut nama raja pun. Allah SWT berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, lantikkanlah untuk kami seorang raja untuk kami berperang fi sabilillah. Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah sudah menentukan Talut sebagai raja untuk kamu. Surah Al-Baqarah ayat 247. Minta raja pula dah. Ini katakan mana? Lantikkanlah untuk kami seorang raja untuk mana tak tumbuk bahasa Arab. Jadi lantik kepada kami seorang raja. Minta raja. Minta benda tak molek dengan Tuhan ke minta raja ni. Dan sekali Talut jadi raja dah. Sebelum Nabi Daud ke apa dah. Firman Allah SWT, qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah dan doanya itu tersebut dalam Quran. Bermaksud qala rabbi ighfirli, Tuhanku ampunilah aku, wa hab li, dan kurniakanlah aku mulkan, kerajaan raja. Mulk, beri kerajaan, beri kerajaan jadi raja. Nabi Sulaiman minta jadi raja. Minta benda tak molek Nabi Sulaiman ni. Yang tidak layak untuk siapa pun selepasku. Bila yang baru dah hadir min ba'di dah. Surah Sad ayat 35. Nabi Sulaiman minta jadi raja. Tak baik, tak molek.
Berkenaan dengan Nabi Daud AS, Allah Taala juga berfirman, wa atahullahul mulka wal hikmah. Dan Allah kurniakan padanya al-mulk, kerajaan dan hikmah. Allah kurniakan dia jadi raja, kerajaan jadi raja. Tak boleh Nabi Daud jadi raja. Kena laknat juga, kena bala juga. Pemerintahnya zalim juga. Betul tak? Kena berfikir kita dengar. Surah Al-Baqarah ayat 251. Selain daripada ayat yang disebutkan ini, banyak lagi ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang mulk atau malik. Akan tetapi tidak dimasukkan sebagai sesuatu yang buruk pun. Semua dalil hadis ke apa cerita pasal raja tu baik, banyak baik dah. Bukan semuanya buruk, ada lah seorang dua Firaun tu jahat. Hal lain tu baik. Bukan sesuatu yang buruk. Bahkan satu keutamaan dan kurniaan daripada Allah SWT juga. Oleh itu tidak ada sebab untuk kita memakai perkataan mulk atau al-malik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya dengan erti sistem beraja dengan ciri-ciri yang diketahui oleh kita hari ini. Sistemnya berubah. Kita jangan simplistik lah. Ni demokrasi ni haram lah. Benda ni menghalangkan haram. Orang bodoh pun boleh undi. Orang jahil pun ada. Orang jahil politik dah. Orang bodoh yang buta politik dan jahil agama ni boleh sokong ke bawah kita. Sok-sok penunggang agama ni. Jadi bukan memel lah. Tapi ia ada berlaku. Ia kena timbang tara. Kita tak boleh terima tolak 1%. Tak boleh terima 1%. Terima seadanya. Kalau kita tolak dengan tidak. Jadi kita kena terima seadanya. Benda tu dia berubah. Ada satu segi orang bodoh boleh beri sokong. Dan satu segi boleh mengurangkan dia ketata. Tidaklah dia berani siapa menaik, tidaklah terlampau, tidak tahu. Jadi benda tu ada timbang tara dah. Jadi kita kena, dah berubah, sistem tu berubah. Nah, raja dulu, Raja Saudi pun dia panggil anak dia tu, padahal kita raja, pangeran dia kata, pengganti dia dah. Dia panggil Perdana Menteri. Nak panggil boleh, nak panggil sistem tu boleh berubah. Anak boleh jadi Perdana Menteri. Jadi benda tu kita tidak boleh rikit. Jadi, jika kita menerima Muawiyah sebagai malik dan pemerintahannya pula sebagai al-mulk sekalipun, maka itu tidak boleh digambarkan mengikut gambaran dan ta'rif yang kita ketahui hari ini. Tak serupa ni. Sistem presiden, sistem Perdana Menteri, sistem raja berpelanggan. Raja adakah sama dengan raja dulu? Pada hakikatnya, khilafah atau mulk yang disebut dalam Al-Quran dan hadis itu hanyalah berbeza dari sudut tinjauan sahaja. Dari segi peranan Nabi seperti Adam AS, Daud AS, Sulaiman AS dan lain-lain. Beza situ dah. Para sahabat Nabi yang menjalankan syariat Allah SWT bagi pihak Allah SWT, mereka dinamakan khulafah. Dan mereka yang punya kuasa berdaulat dinamakan sebagai muluk raja-raja. Itu je beza dia. Nak berbual sekali pun sama dah. Dia muluk, dia khulafah. Payah apa ni? Semuanya kita kira hak pergi agama ni khulafah. Pengganti Rasulullah ni. Begitu juga dengan orang yang menggantikan Rasulullah SAW dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang dianjurkan oleh baginda SAW, dipanggil Khulafah Rasyidin. Khulafah yang dibimbing lah. Walaupun mereka punya kekuasaan dan kedaulatan, boleh juga dinamakan sebagai muluk. Boleh juga. Bukan zaman Muawiyah dia panggil boleh mana muluk. Zaman Abu Bakar Umar pun boleh panggil muluk juga. Uthman pun dah. Raja boleh kata. Kerajaan boleh. Raja kata mereka peraja boleh. Semata-mata istilah saja dah. Mengikut Syekh Waliullah, mulkan adudan, pemerintahan atau kerajaan yang menggigit itu tidak sesuai dikenakan kepada pemerintahan Muawiyah. Kerana kita akan mengatakan, pemerintahan yang dipersetujui oleh semua para sahabat. Sepakat semua para sahabat. Tak ada khilaf. Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jihad yang berjalan dengan lancar. Kestabilan dan keamanan menyelimuti masyarakat sebagai pemerintahan yang menggigit. Adakah kita kata zaman Muawiyah yang penuh dengan keamanan, keadilan, masyarakat bersatu padu dah. Jihad berjalan dengan lancar. Semua sahabat setuju sepakat. Stabil, aman. Itu pemerintah menggigit ke? Zaman Ali logik menggigit. Pergi sama sendiri dah. Zaman itu aman. Rakyat mewah. Lebih hebat daripada zaman Umar Abdul Aziz. Muawiyah ni. Bahkan lebih tepat dengan maksud Rasulullah SAW itu menurut beliau ada pemerintah Sayyidina Ali radhiyallahu. Kalau kira pemerintah menggigit, lebih teruk. Lebih tepat daripada Ali. Kita tak mahu kata lah. Tapi dari segi menggigitnya, balas sama sendiri. Tension tu. Sahabat-sahabat besar tension. Tak say bai'ah. Tak mahu bai'ah pada Ali ni. Ramai majoriti sahabat tidak bai'ah pada Ali. Kerana apa? Sahabat balas sama sendiri. Sama-sama Melayu, sama-sama Islam. Kita kata sama-sama Islam. Balas.
Tak sokong siapa-siapa. Zaman Ali lah. Terkena faham lah. Jangan kita simplistik sangatlah dalam dalam agama, koridor politik jangan simple sangat. Setakat tu dululah. Lepas ni kita akan bincang perlantikan Yazid dan sebagainya pula. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.